Daripada tahun 80 ke tahun 90, andaikan tidak berlaku walaupun satu kes anak zina di Malaysia. Tak ada orang Malaysia berzina, rakyat Malaysia berzina, apatah lagi mengandung dan melahirkan anak. Daripada tahun 80 ke 90, tidak ada perzinaan di Malaysia. Bahkan daripada tahun 90 ke tahun 2000 juga tidak ada perzinaan di Malaysia. Hatta daripada tahun 2008 ke 2010 juga tidak ada isu perzinaan di Malaysia. Demikian juga dengan membuang anak. Walaupun tidak wajib, tapi tak apalah, demi nak mengurangkan jumlahnya. Kita betul-betul fokus kepada 257,000 orang anak zina berdaftar. Yang 7,000 di belakang tu pun kita buanglah, payah nak kira. So kita genapkan 250,000 sahaja. Siapa dia? Pecahan pertama, anak zina yang berdaftar. Soalnya, apakah di sana tidak ada pecahan yang kedua? Jawabnya ada. Siapa ya? Iaitu anak zina yang tidak berdaftar. Kerana tidak semua mereka yang berzina melahirkan anak daftar. Saya mengambil sedikit pengalaman saya berurusan dengan Jabatan Pendaftaran Negara ketika membuat kajian di peringkat master tentang angka-angka mereka yang murtad daripada Islam, rentetan daripada kes Nur Aisyah Bukhari. Bila kita berurusan dengan mereka, mereka sebut bahawa tidak semua mereka yang murtad berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara, kerana ini soal maruah, soal reputasi, soal keselamatan. So banyak kes sweep under carpet. Justru kita paksa mencipta satu instrumen baru dalam membuat anggapan berapakah jumlah yang tak berdaftar dengan menggunakan kaedah 1:1. Artinya dalam kes zina pun sama, ia membabitkan soal maruah, soal keselamatan, soal reputasi. Kalaulah ada 250,000 anak zina berdaftar, ini bermakna ada juga 250,000 anak zina yang tidak berdaftar. Logisnya begitu. Dalam kajian, logis adalah nilai yang boleh diterima dalam kajian. So dah berapa dah? 500,000 juta kan? Apakah di sana tidak ada pecahan yang ketiga? Ada. Siapa? Merujuk kepada pasangan berzina. Akhir sekali si perempuan tu dia perasan dia berzina, dia lahirkan anak dan terus dia bunuh. Tak timbul soal hidup akan bayi tersebut. Cerita daftar tak daftar ni kerana bayi itu hidup kan? Bayi itu hidup, maka timbulnya isu daftar ataupun tak daftar. Cara yang pertama dan kedua. Sekarang dia akan pastikan bahawa lahir saja anak dia bunuh. Lahir je anak, bawa ke sungai, campur, buang dan tenggelam, mati begitu saja. Tak timbul soal daftar tak daftar. Lahir je anak, campur atau sampah, datang malam anjing gigit, makan habis, tinggal sisa darah. Campur atau sampah, datang alam flora ke, ambil, kemudian pergi ke Selayang, campur dalam pembakaran sampah tanpa disedari. Bersalin dalam tandas, ambil anak tadi, sumbat dalam lubang najis, kemudian flush air, hilang begitu saja. Tak timbul soal daftar tak mendaftar. Bahkan pecahan ketiga ini adalah lebih ramai jumlahnya banding dengan yang kedua dan yang pertama. Mana buktinya? Buktinya ialah target buang anak untuk apa? Target seorang perempuan yang berzina tadi, lahirkan anak, kemudian pergi letak tong sampah tu, targetnya apa? Apakah nak beri kepada orang ataupun nak tengok hujung jatuhnya mati? Nak tengok hujung jatuhnya anak tu mati. Tiba-tiba anak tu hidup, datang seseorang pun, ya ini dah dikatakan dapat kajian namanya kes yang tersisa. Kes yang tersisa kebetulan diselamatkan. Kalau kita ambil contoh gambar yang saya kemukakan tadi, ada kata budak ini akan mati kan? Sebab dicampur untuk sampah. Tapi nasib baik ada orang tengok, macam bergerak-gerak plastik, tengok muka bayi.
Kes 3 ini adalah lebih ramai daripada yang kedua dan pertama. Tapi tak apa, kita dah bersetuju hanya nak menggunakan satu nisbah satu. Artinya, ulang suara, pecahan pertama 290,000 anak zina berdaftar. Pecahan kedua 290,000 anak zina tidak berdaftar. Pecahan ketiga terdapat 250,000 anak zina lahir bunuh, lahir bunuh, lahir bunuh. Sudah ada berapa dah? 750,000. Jom kita buat kiraan matematik. Apakah di sana tidak ada pecahan yang keempat? Agak-agak ada ataupun tidak? Pecahan keempat ni yang mana? Ha? Fikir-fikirkan. Ya? Ya, aborsi. Maknanya si perempuan tadi berzina, mengandung, dan dia buat kesimpulan tak mungkin dia akan meneruskan kandungan ini. Risikonya amat besar. Tak mungkin dia akan balik ke rumah. Pasti ibu dan ayah halau dia. Tak mungkin dia keluar untuk bersantai-santai. Dia akan diboykot oleh kawan-kawan. Jadi shortcut yang terbaik untuk dia ialah dia menggugurkan kandungan. Menggugurkan kandungan ataupun sengaja membuat pengguguran dalam bentuk proses aborsi. Dan proses aborsi ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya nak berkongsi sedikit pengalaman kecil. Ada seorang mahasiswa perempuan jumpa dengan saya, dan pertemuan itu tak lebih tak kurang untuk minta consultation supaya menyelesaikan masalah dia. Dia beritahu dia berzina dan mengandung. Tak mungkin dia balik ke kampung dalam keadaan perut membuncit. Penyelesaian dia, kawan-kawan nasihatkan dia supaya pergi ke Coki, pergi ke kedai jamu Indonesia. Kan di situ banyak kedai jamu Indonesia. Cari jamu yang panas-panas, kemudian ambil makan, telan. Dengan harapan bila makan telan banyak yang panas tadi, akan longgarlah ikatan peranakan dia. Akhir sekali gugurkan anak. Takdir Allah, dia makan memang banyak, tak gugur juga anak. Yang berlaku dia yang demam menggigil. Maka datanglah nasihat kedua, minta supaya dia buat, pergi ke kedai beli guli yang main congkok. Main congkok tu kan ada guli kan yang bersinar tu. Buat apa? Telan, minum air, telan, minum air, telan, minum air. Ni orang yang dah desperate ni, tak kerti nak buat apa dah. Dengan harapan bila banyak dalam perut, dia akan menekan kandungan dia dan gugur. Dan dia buat. Dia beritahu pasal dia buat. Telan, minum air, telan, minum air. Takdir Allah tak juga gugur. Yang berlakunya sebelit. Last sekali dia pinjam duit kepada kawan-kawan, cukup RM1,500, pergi ke sebuah klinik swasta, klinik menggugurkan anak, doktor Hindu yang uruskan, dan dia buat proses aborsi. Kita fikir menggugurkan anak pergi ke hospital yang akan mudah saja. Tak. Rupa-rupanya perit yang teramat sangat. Masuk dalam bilik, dibius baru sedar. Di sisi doktor ni ada berbagai-bagai jenis besi. Ada yang pajak, ada yang macam tangan. Kemudian dijoloknya ke kemaluan dia direct. Pun ditarik. Anak dalam perut, embrio tadi. Tarik, keluar tangan. Tarik, keluar kaki. Tarik, keluar kepala. Sehingga dia sedar. Doktor nurse bawa pesen kepada dia, tunjukkan inilah dia anak yang diaborsikan. Exactly sama seperti seekor ayam yang disembelih dan dipotong-potong. Nampak ni kaki, ni paha, ni dada, ni perut dan sebagainya. Dan dia trauma dengan kejadian tersebut. Itu yang dia minta supaya dibuat satu terapi untuk